Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sirah, iaitu tajuk riwayat hidup Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu an. Sebaik-baik wanita di syurga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Siapa Sayyidatina Siti Khadijah ini? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Jom kita belajar. Baik, kita pergi kepada biodata Sayyidatina Siti Khadijah, iaitu nama penuh beliau ialah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 68 sebelum hijrah atau 15 tahun sebelum tahun gajah. Gelaran Sayyidatina Siti Khadijah ialah sebelum kedatangan Islam Al-Tahirah Suci Marwadiri. Manakala selepas kedatangan Islam, gelaran beliau ialah Ummul Mukminin, iaitu ibu orang mukmin. Beliau wafat meninggal dunia pada tahun 620 Masihi ketika berusia 65 tahun. Ataupun tahun ke-10 Rasulullah SAW dilantik sebagai Rasul. Ataupun pada tahun yang sama, iaitu 3 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Kita sambung kepada latar belakang Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu an. Sayyidatina Siti Khadijah merupakan anak kepada Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay atau Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kananah. Ini adalah silsilah keluarga Sayyidatina Siti Khadijah lah. Ibunya pula bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham. Sayyidatina Siti Khadijah merupakan sepupu kepada Rasulullah SAW sendiri, kerana silsilah keduanya bertemu menerusi moyangnya yang bernama Qusay bin Kilab, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sayyidatina Siti Khadijah ini merupakan sepupu Nabi Muhammad. Sayyidatina Siti Khadijah berketurunan Bani Hashim ataupun Bani Asad. Bani itu macam keluarga lah. Boleh faham? Seterusnya, kita sambung latar belakang Sayyidatina Siti Khadijah. Sayyidatina Siti Khadijah berasal daripada keluarga yang mulia dan kaya. Ada perniagaan sendiri. Berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika Siti Khadijah itu berumur 40 tahun, manakala baginda berumur 25 tahun. Siti Khadijah ini merupakan wanita pertama memeluk Islam dan merupakan isteri pertama Rasulullah SAW. Ada berapa orang anak Siti Khadijah dan Rasulullah ni? Ada 6. Yang pertama Al-Qasim bin Muhammad, yang kedua Abdullah bin Muhammad, yang ketiga Zainab binti Muhammad, yang keempat Ruqayyah binti Muhammad, yang kelima Ummu Kalsum binti Muhammad, dan yang keenam Fatimah binti Muhammad. Apa peribadi mulia Sayyidatina Siti Khadijah ini? Yang pertama, akhlak yang terpuji. Sayyidatina Siti Khadijah ini terdidik dalam kalangan keluarga yang mulia dan mempunyai akhlak yang terpuji. Contohnya, walaupun Sayyidatina Siti Khadijah ini adalah orang kaya, tapi dia tak meninggi diri, tak sombong.
Dia selalu tolong orang-orang yang susah. Okey, nombor 2, penyayang. Sayyidatina Siti Khadijah ialah isteri yang penyayang dan dapat menguruskan rumah tangga dengan baiknya. Okey, Sayyidatina Siti Khadijah memang dia sayang sangat dekat Rasulullah. Okey, dia jaga Rasulullah dengan baik sepanjang dia bersama dengan Rasulullah. Okey, dia menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak dia. Okey, Sayyidatina Siti Khadijah ini murah hati. Kenapa dia murah hati? Dia suka menolong orang yang lemah dan menjadikannya seorang yang dermawan, yang sangat dihormati dan disanjungi tinggi. Okey, Sayyidatina Siti Khadijah ini juga sabar dan tabah. Okey, bila ada tekanan dan penderitaan hidup ketika bersama Rasulullah, Sayyidatina Siti Khadijah ini dia sangat sabar dan dia selalu menenangkan baginda Rasulullah. Okey, ada masa apabila Rasulullah pun penat, letih dan mengalami tekanan. Kan bila kita nak berdakwah, bila Rasulullah nak berdakwah, macam-macam ujian yang Rasulullah hadapi. Jadi Sayyidatina Siti Khadijah inilah tempat bergantung Rasulullah, tempat mengadu. Okay, bila Rasulullah mengadu pada Sayyidatina Siti Khadijah, Rasulullah berasa lega, berasa tenang. Okay, Sayyidatina Siti Khadijah inilah yang membantu Rasulullah. Okay, seterusnya, bijak dan gigih. Okay, Sayyidatina Siti Khadijah bijak mengendalikan perdagangan yang diwarisi daripada keluarganya sehingga menjadi saudagar wanita yang amat dikagumi. Okay, Sayyidatina Siti Khadijah ini dia dulu-dulu orang panggil berdagang. Okay, usahawan lah kalau sekarang, berniaga, tapi secara besar-besaran lah. Okay, seterusnya Sayyidatina Siti Khadijah ini teguh keimanannya kepada Allah. Kenapa kita cakap Sayyidatina Siti Khadijah ini teguh imannya? Kerana Sayyidatina Siti Khadijah mengorbankan segala kekayaannya untuk perjuangan Islam bersama-sama dengan Rasulullah. Okay, dia sanggup korbankan segala harta dia untuk dakwah, untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah. Kan, bersama suami dia lah. Okey, seterusnya cikgu akan cerita lebih lanjut selepas ini. Okey, apa peranan Sayyidatina Siti Khadijah binti Khuwailid ini dalam dakwah ataupun semasa bersama Rasulullah? Okey, yang pertama, merupakan isteri yang berani dan tabah. Okey, contohnya Siti Khadijah menyediakan dan menghantar bekalan makanan kepada Rasulullah sewaktu Rasulullah berada di Gua Hira. Okay, masa tu Rasulullah berkhalwat, iaitu menyendiri, okay, bermunajat di Gua Hira. Okay, meminta pertolongan. Dan waktu itulah Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama. Okey. Siti Khadijah juga sabar menghadapi permulaan dan sekatan ekonomi kafir Quraisy terhadap keluarga Bani Hashim dan golongan muslimin. Okey, masa mula-mula dakwah Rasulullah, keluarga Rasulullah dan Siti Khadijah ini mengalami kena pulau lah, kena sekatan ekonomi. Jadi tak boleh nak berniaga, tak boleh nak berdagang pada masa tu. Jadinya Siti Khadijah ini setia, berani dan tabah, berada di sisi Nabi Muhammad. Okey, seterusnya Siti Khadijah merupakan isteri yang dermawan. Okey, beliau membelanjakan semua hartanya untuk membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Sebab apa? Sebab Siti Khadijah inilah wanita pertama yang memeluk Islam. Kan? Okey, waktu tu
tak ada lagi orang lain memeluk Islam selain Siti Khadijah dan rakan-rakan sahabat-sahabat Rasulullah. Okey, Siti Khadijah juga merupakan teman yang setia, memberikan dorongan dan semangat yang kuat kepada Rasulullah untuk menyebarkan syiar Islam. Okey, Siti Khadijah memberikan semangat dan dorongan. Okey, kita memang perlukan semangat dan dorongan daripada orang sekeliling, keluarga kan. Jadinya Siti Khadijah ini memainkan peranan dia lah sebagai seorang isteri kan. Dia bagi semangat kepada Nabi. Okay, jangan putus asa dalam dakwah Islam. Okay, Siti Khadijah sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah sewaktu susah dan senang. Okay, kalau kita ada dengan orang tu sewaktu susah dan senang, kita adalah orang yang setia lah dengan orang tu. Macam Siti Khadijah setia kepada Rasulullah. Okey, Siti Khadijah juga merupakan penghibur ketika duka lara Rasulullah. Membawa baginda berjumpa dengan Waraqah bin Naufal selepas baginda menerima wahyu di Gua Hira. Okey, dalam keadaan Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi berasa terkejut. Okey, tiba-tiba ada cahaya datang kan, dan ada suara, okey, yang bercakap, bacalah Iqra. Jadinya Nabi Muhammad dalam keadaan yang takut. Dan Siti Khadijah ni tak tinggal Nabi Muhammad tu seorang-seorang. Okey, dia bawa berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Okey, Siti Khadijah juga menenangkan Rasulullah ketika menghadapi tekanan, hinaan daripada orang-orang Quraisy. Okey, apa sumbangan Sayyidatina Siti Khadijah kepada dakwah Islam? Okey, yang pertama, Sayyidatina Siti Khadijah menyumbangkan segala harta yang dimilikinya untuk membantu kaum muslimin, terutamanya ketika kafir Quraisy mengenakan sekatan ekonomi kepada orang Islam. Okey, segala harta Sayyidatina Siti Khadijah habis ketika kaum Quraisy mengenakan sekatan ekonomi ataupun permulauan pulau. Jadinya dia tak bagi, orang Quraisy ni dia tak bagi Siti Khadijah berdagang, tak bagi buat bisnes. Jadinya tak ada orang nak beli barang yang Siti Khadijah jual lah. Jadinya tak ada duit lah Siti Khadijah kan. Cuma adanya harta yang ada pada Siti Khadijah. Okey, hal ini kerana sebahagian hartanya dihabiskan untuk membeli air bagi menyelamatkan Nabi Muhammad dan keluarganya. Sayyidatina Khadijah mengorbankan kesenangan, kekayaan rumahnya dan hidupnya untuk Islam. Okey, semasa peperangan, Sayyidatina Khadijah menggunakan semua harta kekayaannya untuk keperluan seperti membeli makanan dan minuman untuk keluarga suaminya. Sama dengan yang kedua, iaitu mengorbankan seluruh hidupnya untuk jalan Allah. Beliau berdakwah, membantu Nabi Muhammad berdakwah. Untuk orang ramai memeluk Islam. Jadinya dikorbankanlah harta dia, tenaga dia untuk dia berdakwah. Dia bercakap tentang Islam, keindahan Islam. Okey, yang ketiga, segala harta kekayaannya digunakan untuk membantu Rasulullah SAW menjalankan tanggungjawab dakwah. Itulah yang Sayyidatina Siti Khadijah buat. Okay. Dia gunakan segala harta dia untuk bantu Rasulullah. Okay. Sayyidatina Siti Khadijah juga dia berdakwah dengan cukup berani, pintar bercakap, indah kata-kata.
Okay, walaupun dia berani kan, dia tak cakap kasar dengan orang untuk dia berdakwah, tapi dia cakap dengan penuh hikmah. Okay, sifat-sifat inilah yang menjadikan beliau seorang yang berani dalam berdakwah dan mendapat sambutan yang cukup baik. Sayyidatina Khadijah selalu mendampingi suaminya tercinta dalam dakwah dan beliau akan menolong suaminya dalam keadaan sulit dan penuh ujian. Beliau akan selalu menolong dan membantu Nabi Muhammad dengan seberapa banyak kemampuan yang ada. Okay. Kita kalau bantu orang kan, kalau kita sayang sangat kat orang tu, kita rasa semua benda kita nak bagi kat dia. Betul tak? Okay. Harta, nyawa kita nak bagi, duit kan. Jadinya macam tu lah juga dengan Siti Khadijah. Dia nak tolong Nabi Muhammad berdakwah, nak buat Nabi Muhammad gembira. Jadinya dia korbankan segala-galanya, harta dia kan, untuk Nabi Muhammad berdakwah, untuk Nabi Muhammad gembira dan agar dakwah Islam tu tersebar luas lah. Sebab awal-awal nak sebarkan dakwah ni bukan senang kan. Okay, seterusnya. Okay, bagaimana kita nak mencontohi peribadi Sayyidatina Siti Khadijah daripada kisah riwayat hidup Sayyidatina Siti Khadijah ini. Okay, yang pertama, kita kena teguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okay, untuk berdakwah kita kenalah sanggup berkorban segala harta, jiwa dan tenaga untuk menegakkan agama Islam. Okay, kalau tak ada harta pun kita boleh juga berdakwah. Sekarang ni kita boleh guna smartphone kan. Kita sebarkan ilmu-ilmu agama dalam Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, WhatsApp status ke. Itu dikira sebagai amalan lah. Okay. Selain itu, boleh tingkatkan keimanan dan memperbanyakkan amal soleh. Kita tak boleh nak bantu Rasulullah ketika hayat Rasulullah, tapi sekarang kita boleh. Okay, kita amalkan amalan Islam, kita solat, kita berpuasa, kita bayar zakat, kita bersedekah. Amalan-amalan wajib yang kita buat tu boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Okey, yang kedua, berakhlak mulia dan terpuji. Okey, daripada kisah Sayyidatina Siti Khadijah ini, kita kena hias diri dengan akhlak yang terpuji. Okey, walaupun orang kafir Quraisy, dia pulaukan keluarga Bani Hashim untuk berniaga kan, tapi Siti Khadijah dan Rasulullah masih berakhlak mulia dan terpuji. Mereka Rasulullah dan Siti Khadijah ni tak mengeji, tak membenci, kan, sabar je. Okey, kita tinggalkan perkara-perkara yang keji. Okey, kalau kita nak berakhlak mulia, kita kenalah tinggalkan perkara-perkara yang keji. Mencuri ke, menipu, bercakap bohong, kan. Membunuh orang pun tak boleh dalam Islam kan. Membunuh diri pun tak boleh dalam Islam. Okay, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Okay, lakukan perkara-perkara kebaikan. Dan jauhkan diri daripada kemungkaran. Okey, yang ketiga, bijak dan gigih berusaha. Okey, seperti mana Siti Khadijah ini suka menuntut ilmu, mengajar anak-anak dia. Walaupun anak gadis dia, dia ajar untuk menuntut ilmu. Dia tak ajar anak lelaki saja menuntut ilmu. Dia mengajar anak perempuan pun kena ada ilmu. Okay, macam kat sekolah juga. Okay, lelaki atau perempuan sama-sama dapat ilmu, sama-sama dapat belajar. Okay, kalau kita berusaha, okay, kita boleh belajar sampai dekat universiti ataupun dekat college.
vocational, okey. Yang mana-mana tempat yang awak minat kan, kemahiran yang awak minat, awak minat masak ke, awak pergi college yang ada khusus memasak. Kita kena ikut minat kita lah. Okey. Bijak mengumpulkan kekayaan untuk digunakan pada jalan Allah. Okey. Siti Khadijah ini digunakan harta dia untuk ke jalan Allah, untuk penyebaran Islam. Okey, walaupun masa perang dia bagi harta dia. Masa untuk Nabi berdakwah dia bagi harta dia juga. Dan dia juga dia juga tolong berdakwah untuk agama Islam. Okey, seterusnya isteri yang solehah. Okey, kita kena contohi Sayyidatina Siti Khadijah ini seperti menjadi isteri yang solehah. Okey, bila dah berkahwin, yang perempuan kena taat kepada suami. Okey, berusaha untuk menjadi isteri yang dapat menyenangi hati suami. Okey, kita tenangkan hati suami bila suami ada masalah. Okey, jangan kita pula serabutkan dia dengan masalah yang ada kan. Okey, memberikan sokongan dan dorongan dalam setiap aktiviti yang dijalankan untuk meninggikan syiar Islam. Okey, samalah. Okey, jadi isteri yang solehah. Kita sebagai isteri dan ibu, kita kena bantu suami untuk mengajar anak-anak tentang agama Islam. Okey, kita kena bagi sokongan dan dorongan. Okey, walaupun anak tu kecil, sebelum umur dia 7 tahun, kita kena biasakan dia dengan solat, mengaji. Walaupun masa dia dalam kandungan pun, kita boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Okey, baca sirah Nabi kan. Baca surah-surah lazim tu yang senang-senang tu. Okey, bila dia lahir dia akan jadi insan yang terbaik. Dia tak mudahlah meragam kan. Itulah kebaikannya bila kita baca Al-Quran kepada anak-anak. Okey, sebagai penutup kita tengok hadis riwayat Ahmad. Okey, demi Allah dia Khadijah beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku di saat semua orang mendustakanku. Dan dia membantuku dengan menginfakkan segenap hartanya ketika semua orang menahan hartanya dariku. Dan Allah telah memurniakan beberapa orang surat dari rahimnya yang tidak aku perolehi dari isteri-isteriku yang lain. Okey, ini hadis riwayat Ahmad. Yang ini kata-kata Rasulullah lah. Okey, Rasulullah mengatakan yang Khadijah ini sangat taat kepada Rasulullah. Okey, dia membenarkan kata-kata Rasulullah. Dia menyokong Rasulullah, dia membantu Rasulullah dan menginfakkan, memberikan harta dia kepada semua orang. Dia tolong orang yang miskin, dia tolong Rasulullah kan. Rasulullah walaupun sebelum kahwin dengan Siti Khadijah hanyalah pengembala kambing. Walaupun Rasulullah tak kaya, tapi Siti Khadijah terpikat dengan budi pekerti Rasulullah, kekacakan Rasulullah kan. Semua yang ada pada Rasulullah semuanya yang baik-baik. Okay. Rasulullah juga memuji yang Siti Khadijah ini yang Allah kurniakan zuriat anak dari rahim Siti Khadijah yang tidak Rasulullah peroleh dari isteri-isteri yang lain. Okay. Walaupun contohlah, walaupun kita ada anak ramai, tapi setiap anak tu ada perangai dia yang berlainan kan, jadinya tak sama. Walaupun ada 2-3 orang isteri, perangai anak tu tidak 100%
sama. Jadinya Siti Khadijah ni dia sangat penyayang kan, sangat setia pada Rasulullah, sangat penyayang dengan anak-anak dia, dengan orang-orang Islam kan. Jadi kita kena contohi Sayyidatina Siti Khadijah. Okay, kita boleh sebarkan ilmu agama ataupun apa-apa kebaikan, sedekah ke, tak kisah kita nak sedekah berapa kan. Tak kisah kita nak buat kebajikan apa-apa pun, nak tolong cikgu pun boleh. Itu pun dikira sedekah kan, menolong orang. Okay. Kita juga kena berakhlak mulia lah. Kena bijak dan gigih berusaha. Kena belajar rajin-rajin kan, dengar cakap cikgu. Okay. Kalau dah berkahwin nanti, kena jadi isteri yang solehah, taat pada suami. Okay. Selain itu kita kenalah sentiasa taat kepada Allah. Okay. Solat jangan tinggal kan. Taat kepada mak ayah kita, jangan tinggi suara. Okay. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.